banyak. Saya biasa order setiap kali makan mesti ada telur goreng atau telur dadah. Dua-dua mesti 2 biji telur. Dan selalunya saya minta telur dadah sebab boleh campur bawang, campur cili, campur sayur sikit, tak carrot boleh kan. Jangan letak benda manis je. Kalau macam kat kedai kan ada telur bungkus, telur anak menantu. Itu semua dia orang taruh benda-benda manis macam dia taruh sos, taruh cili sos, taruh tomato sos dan sebagainya kan. So saya minta telur dadah kosong yang ada bawang dengan cili, dengan sayur sikit. Saya makan telur macam tu lah. Sebab telur sangat berkhasiat sangat berkhasiat. Dia ada B complex yang range dia hampir perfect. Yang 1 sampai 12 tu 80% sebenarnya ada dalam tu. Lepas tu warna kuning tu sebenarnya resveratrol. Dia sama khasiat macam tomato, macam carrot. Warna kuning carrot tu, warna oren atau kuning carrot tu, itu resveratrol tu. Itu antioksidan yang kuat. So ada dalam telur juga. Lepas telur putih tu adalah protein. Kalau kita nak sembuh cepat luka-luka, orang kecil manis yang luka-luka tu kan kat kaki kan, nak sembuh cepat makan telur. Makan telur, dia protein tinggi. Sebab itulah kalau ubat untuk luka-luka lepas operation ni, kita selalu bagikan ikan haruan, pati ikan haruan sebagainya kan. Itu high protein. So protein tinggi untuk menggantikan balik. Lepas tu saya ambil vitamin C lah, saya ambil drip vitamin C. 30 gram, masa tu saya ambil seminggu sekali. 30 gram drip. So saya punya luka memang dalam masa 2 minggu, dalam ICU lagi saya punya luka dah sembuh. Luka kat dada memang dah sembuh. Dah tak ada kuping apa semua. Dia ada macam ada apa ni yang apa ni benang untuk ikat tu je lah. Tak cabut lagi. Itu je lah. Tapi luka tu memang boleh katakan 70-80% lah sembuh. Masa saya dalam ICU lagi. So sebelum saya buat operation tu saya memang ada ambil vitamin C drip. So sebab tu saya punya luka senang baik apa semua. So vitamin C ni bahan asas untuk collagen. Collagen memang diperlukan untuk sembuhkan semua bekas-bekas operation ni. Alhamdulillah lah saya sempat ambil vitamin C drip tu sebelum saya dioperate kan. Okay. Lepas tu macam biasa lah. Lepas tu kehidupan saya macam biasa lah. Saya ikut je lah yang Kementerian Kesihatan punya yang pinggan tu. Tapi cara saya lah. Maksudnya lauk saya lebih banyak. Biasanya lauk saya banyak, sayur saya lagi banyak. Kalau saya makan kat kedai memang kau pergi ke kedai saya, sebab tu saya ni macam OCD sikit lah. Saya akan pergi satu kedai tu je. Saya tak pernah bosan satu kedai tu. Kedai yang mana saya jumpa memang kedai tu ada banyak sayur. Lepas tu ada banyak benda goreng. Yang ikut selera saya, kedai tu lah saya pergi. Macam dekat klinik saya tu ada satu kedai mamak tu. Memang ada sayur banyak. Jadi saya suka makan sayur banyak. Nasi saya memang suku. Lepas tu sayur saya memang penuh pinggan tu. Lepas tu protein lah. Telur mesti ada 2. Telur dadah ataupun telur rebus mesti ada 2. Lepas tu makan protein lah. Saya makan ayam ada lemak, daging ada lemak, kambing. Kadang-kadang hampir setiap hari saya makan kambing kat kedai tu. Kambing kan bagus. Asalkan dia tak ada gula, tak ada tepung, insya-Allah dia tak mendatangkan apa-apa masalah. Okay, alright. Okay, so slide dah ready. Sama kesihatan bertajuk gula dan pemanis gantian ataupun sweetener replacement. Saya bukan tulis gula gantian, saya tulis sebagai slow ke? Okey. So ceramah ni saya bagi nama gula dan pemanis gantian. Saya tak guna gula gantian saya tak guna sugar replacement. Sebab apa? Sebab bukan gula pun setengahnya. Dia bukan gula gantian, dia adalah pemanis gantian. Okey, itu sebab dia saya guna pemanis tu, bukan gula gantian Okey, next. Panggil aku. Okey. So kita tengok sejarah gula dulu So gula yang kita makan sekarang ni adalah gula tebu Gula tebu ni maksud dia glukos campur fruktos. Okey, dia 2 sekali. So glukos ada, fruktos pun ada, dicantum dengan satu band kat situ dengan satu pengikat. So itu dia jadi gula tebu ataupun nama saintifik dia sukros. Jadi kalau kita beli barang apa-apa pun tengok kat ingredient, kalau ada sukros tu maksudnya gula. Dia tak tulis sugar. Dia tulis atau gula, dia tulis sukros. Sukros tu bahaya. Okay. So lain dengan madu. Kalau madu dia akan tulis fruktos
dengan glukos, tapi dia tak tulis sukros. Maksudnya itu fruktos dengan glukos yang daripada madu tu. Itu tak apa. Tapi kalau dia ada tambah lagi sukros, itu maksudnya dia campur gula. Okey? So pengkaji sejarah gula mendapati tebu telah mula ditanam di negara India seawal 1500 BC, before century. Sebelum Masihi. Lama dah. Sebelum Nabi Muhammad lagi dah ada gula ni sebenarnya. Okay, sebelum masa lebih kurang masa zaman Nabi Isa ni. Dah ada gula ni sebenarnya. Sebelum Nabi Isa lagi. Nabi Musa tu pun dah ada dah. Dan teknik untuk mengekstrak gula tebu dah dicipta oleh penduduk India dan Asia Tenggara seawal 4000 before century. 4000 sebelum Masihi. Lama sangat dah. Okay. Pada zaman dahulu gula sangat berharga. Gula ni kira macam orang kaya je boleh beli. Zaman dulu. Masa zaman Jepun dulu, orang kaya je boleh beli gula ni. Kalau buat kopi rasa manis tu, orang kaya je lah. Kalau orang marhin ni, orang miskin ni, gula dia macam cerita Pak Belalang tu, Nujum Pak Belalang tu. Dia punya kopi tu, ambil bentuk kuali je. Nampak kopi. tak ada gula, okay? Alright, so hanya boleh diperolehi oleh orang-orang kaya. Okay, itu sejarah gula dalam negara kita. So nanti masa zaman Melaka dijajah British, dijajah Belanda dulu, masa itulah gula sampai ke Malaysia ni. Tanah Melayu lah masa tu. Okay, next. Itu ialah struktur gula. Yang saya cakap tu kan, yang belah kiri tu ialah glukos yang bentuk dia hexagon tu, maksudnya segi 6. Yang belah kanan tu berbentuk pentagon, segi 5. Yang segi 5 tu fruktos, yang segi 6 tu ialah glukos. Jadi sebenarnya gula tebu tu ialah glukos campur fruktos. Jadi fruktos ni akan menjadi isu dalam pemakanan kita sebab dia punya proses perkumuhan dia untuk proses dalam badan liver kita semua ni dia menghasilkan banyak problem. Jadi sebenarnya fruktos ni lah problem dia. Kalau kita makan gula tu, fruktos tu. Okay? Alright. Next slide. Okay, so how sugar cane is made. Ini cara-cara gula dibuat. Boleh tengok sendiri lah. Sebenarnya gambar Raja ni ada je dalam Google. Okay. So dia ada 2 peringkat lah. Dia ambil dulu, lepas tu dia proses dulu, dia cuci dulu, lepas tu dia buang hampas dia tu, lepas tu dia panaskan lagi. Tinggal tu, lepas tu dia dah sudah pengasingan tu bawa pergi ke kilang lain pula. Dia 2 kilang, 2 tempat. So pergi kat kilang lain tu dia tapis pula untuk jadikan gula ni semualah. Boleh baca sendiri tu dekat ni. Jadi kalau ikut gambar Rajah yang belah kiri tu, itu dia punya cara-cara dia tu. Masa dekat kilang pertama tu dia buat cane preparation, juice extraction, clarification, evaporation, crystallization dengan separation. Lepas tu dekat refining, dekat kilang kedua dia buat yang nombor 2 tu, refining tu. So banyak benda dia buat. So bila banyak sangat stage, banyak vitamin hilang sebab tebu berhasiat, banyak hasiat dia. Tapi bila jadi gula dah tak ada hasiat dah. Tinggal sukros saja nanti. Okey. So begitulah cara gula dibuat. Dan ada proses-proses yang melibatkan kekotoran lah. Yang melibatkan kekotoran pun ada. Terutama zaman-zaman dulu lah. Zaman sekarang ni mungkin dah bersih sikit. Okey. Dan ada melibatkan kulat. Terutama yang nak buat gula perang tu, dia melibatkan kulat pula. Okey. So gula ada banyak jenis. So ada yang gula halus apa semua, itu semua ikut proses je. Proses nak menghasilkan dia jadilah gula icing, jadi gula, kan dia ada gula yang untuk untuk masak kek, untuk tabur kat kek tu pun gula, satu jenis gula juga tu. Macam-macam lah lagi gula ni. Okey, tapi bahan asas dia tetap sama, iaitu sukros. Sukros ni sangat membahaya, utama jangka masa panjang. Dia menyebabkan keradangan, okey? Dan kecil manis. Alright. Okay, next slide. Okay, so ini cara-cara tadi yang saya cakap ni. So kalau baca, okay, kita boleh besarkan tu dekat skrin kita. Kita sentuh skrin tu dan tarik keluar. So dia akan jadi besar. So sugar cane dekat extractor tu dia jadi jus. So maknanya bila dah kita jus kan dia, maknanya kita dah buang dia punya serat semua. Jadi itu satu pun dah menunjukkan benda tu dah tak sihat sebab dah tak ada fiber dah.
Sebab tu kita makan tebu tu tak ada masalah sangat. Asalkan jangan melampau. Tapi kalau kita dah juskan dia untuk buat gula tu, maka dia akan jadi macam-macam lah. Dan kita kena ingatlah dalam proses membuat gula juga, ada bahagian juice treatment tu guna ethanol juga, guna alkohol. Macam ada orang tanya saya itu yang apa ni, stevia ni haram, ada alkohol. Sebenarnya food grade alkohol. Alkohol tumbuhan, food grade alkohol. So dia alkohol tu sebenarnya etanol tu digunakan untuk membuang apa ni, dia panggil purification. Dia mendarakan. Dia guna perkataan tu Dia mendarakan gula tu. Dia akan buang benda-benda kotor yang lain. Ada klorofil, ada macam-macam apa ni khasiat lain tu dia akan buang. Benda-benda lain tu akan melalui etanol ni. Kalau kat sekolah dulu kita belajar apa ni, kromatografi. Pernah ingat tak? Kromatografi yang kita letak pada apa ni, satu kertas tu kita letak kat tengah setitik, dia meresap ke tepi kan. So dia terasing, bahan-bahan yang ada dalam tu dia akan terasing. Macam tu jugalah. Dia gunakan food grade alkohol ni untuk mempurekan, mendarakan dia. Mengaslikan benda tu. Supaya tinggal sukros saja. Tak ada benda-benda lain dah. Lepas tu barulah dia ferment, dia menapaikan benda tu. Proses tapai ni dia akan menukarkan gula tu jadi wine. Jadi arak. Okay. So dalam yang lagi satu belah kiri tu pula, juice treatment tu. Juice treatment tu ada yang buat untuk kek. Tu sama juga, dia akan guna apa ni, etanol juga, food grade alkohol ni. So telah menjadi sirap, crystallization, dia keringkan, dia jadi gula pasir tu. Lepas tu sebahagian daripadanya yang mana sebab yang gambar rajah tu sebenarnya itu tangki. Jadi yang bahagian bawah akan jadi sugar, yang bahagian atas tu dia akan pergi kat fermenter tu balik. Molasses tu maksudnya kulat. Dia gula macam apa ni, kalau kita rebus gula kan dia jadi buih kat atas warna coklat tu. Itu kepala gula lah nak senang cerita, itu yang molasses tu. Okey, yang tu warna coklat tu. Jadi dia akan jadi gula perang, boleh guna untuk kek dan sebagainya, dan juga benda bahagian tu juga boleh ditukarkan kepada wine ataupun arak tu lah. Macam tu. Okey. Dan kalau kita tengok gambar rajah yang sebelah dia tu, how sugar is made tu. So ada juga guna chemical lah dalam clarification of the juice tu. Yang pertama tu, maknanya use of chemicals such as lime and carbon dioxide gas from precipitate which is removed. Okay, lepas tu crystallization pun ada juga rasanya. Okay. So ini proses cara dia menghasilkan gula. Jadi gula ni boleh jadi wine juga. Dia macam kalau gula nira kita simpan lama, dia jadi tuak. Macam itulah. Kan? So dia pun boleh jadi wine juga. Tuak tu kira macam wine juga sebenarnya. Betul lah, haram. Minum tuak banyak yang memabukkan tu. Okay. Alright. Okay, next slide. Okay, ini metabolisme gula. Maknanya macam mana gula diproses. So daripada perut kita masuk dalam badan kita, gula tu masuk dalam darah. Okay. So gambar rajah belah kanan tu kan ada satu line hitam yang merentasi selepas pada glukos pergi kepada glukos 6-phosphate tu. Apa ni, garis hitam tu ialah sel membran. Sel kita dia punya kulit luar. So bila dah masuk ke dalam apa ni sel membran ni, gula dah tak boleh keluar. Dia memang dah terperangkap, dia boleh masuk, dia tak boleh keluar. Okay, akan digunakan untuk dalam badan kita. So dalam itu proses dia. So glukos ni dia akan jadi fruktos juga dalam badan. Fruktos tu apa ni akan menjadi bahan-bahan yang ditunjuk kat situ tu. Untuk ditukarkan kepada tenaga. Okay. Sebelah tu sambungan dia. Glyceraldehyde tu turun last jadi pyruvate. So pyruvate ni sebenarnya dialah acid pyruvic acid. Nama pendek dia pyruvate. So pyruvate acid ni dia terlibat dalam apa ni proses membuat uric acid. Kalau dia banyak, enzim untuk buat uric acid tu akan jadi sikit. So menyebabkan bila dia banyak, dia apa ni mengurangkan enzim yang membuat yang mengkumuhkan uric acid. Jadi kalau pyruvate ni banyak, maka uric acid akan tinggi.
Okay, sebab itulah kalau kita makan gula, kita akan jadi gout. Alright. Okay. Okay, so ini semua berlaku dalam sel. Yang kat luar sel tu gula je lah, glukos sahaja. Glukos, lepas tu dia masuk, dia akan ditukar. Yang fruktos pula, dia akan masuk dalam sel kita pun jadi fruktos juga. Macam tu. Okay. Alright, next slide. Okay, so inilah yang selalu kita tertipu. 59 nama lain gula. So bacalah. Boleh screenshot ke apa ke, ambil gambar ke apa ke. Tengok. Okay, different name. So ada sugar cane caramel, beet sugar, barley malt, dextrose, castor sugar, lactose, buttered sugar. Yang paling jahanam tu, high fructose corn syrup. High fructose corn syrup ni dia lagi teruk daripada maltodextrin tadi. Maltodextrin tadi 136 kan. Dia boleh pergi sampai 150 ke 160 glycemic index dia. Dan kat mana kita jumpa high fructose ni? Semua gula-gula, semua kek, semua jajan. Terutama jajan manis. Akan ada high fructose corn syrup ni. Even syrup tu, minuman-minuman manis tu, sirap, kordia-kordia semua pun ada HFCS ni. HFCS, high fructose corn syrup ni. Dia dibuat daripada buah jagung. Dia buat daripada jagung. Okay. Alright. So kalau tengok dekat ingredient apa-apa pun kalau ada HFCS, maknanya jangan beli. Okay. So ada coconut sugar. Gula ni maknanya gula nira tu lah. Maksud dia ada gula juga. Okay, so itu isu lain. Nanti saya akan cerita pula pasal gula Melaka, gula Niseh, gula kelapa ni semua saya akan cerita bab lain. Okay, sebab sekarang ni banyak yang tak original. Even kalau kita beli madu pun banyak madu yang tak original. Madu campur sukros je semua nak kasih sedap. Jimat, untung banyak. Okay, so maltose, golden syrup, fruit juice, molas, okay, mannitol. Ini semua adalah gula. Sebab sekarang ni glamour beet sugar kan. Beet sugar glamour sekarang ni. Sama juga. Gula juga. Okay. Masuk dalam badan jadi glukos dengan banyak juga. Lebih baik makan nasi. Okay. Corn sweetener. Macam-macam tu. Okay. So, boleh tengok betul-betul. Okay. Boleh ambil gambar. Kalau yang nak gambar tu boleh ambil gambar. Okay. So, simpan betul-betul. Nak pergi mana-mana bawa tu dekat. Boleh jadi apa ni. Scene saver kan. Nama-nama gula. So, senang nak pergi mana-mana. Tengok nama gula ni macam ni. Okay. Faham Okay. Next slide. Okay. Ini adalah gula yang bukan gula tebu. Dia sweetener, pemanis. So adalah, tu boleh tengok dia punya type dengan dia punya example. So nutritif ni macam sucrose, fructose ni sebenarnya gula buah. Gula buah dia ada khasiat sebab daripada buah. Tapi bila kita extract, ni excipient, bila kita extract jadi asli benda tu saja, maka dia boleh memudaratkan kita. High fructose corn syrup ni, so asalnya jagung, khasiat juga, ada vitamin dan sebagainya, tapi bila di extract, dikeluarkan fructose saja, maka dia akan jadi jahanam. Sebab itulah kena makan jagung tu. Tapi jagung ni tak boleh makan banyak sebab ada omega 6. Lepas tu bawah sikit tu dia non-nutritif, yang tak ada khasiat. Contohnya gula alkohol. Sekarang ni kan glamour erythritol. So yang lain-lain ni macam xylitol, maltitol, sorbitol, mannitol, erythritol. Erythritol ni glycemic index dia kosong. Nanti saya akan terangkan kat bawah lagi nanti. Okay, so macam xylitol ni dengan sorbitol ni biasa ubat gigi. Terutama ubat gigi budak-budak. Sebab tu ubat budak-budak kalau pakai ubat gigi yang ada perisa tu, memang dia akan jadi nakal lah. Sebab sorbitol, maltitol dengan xylitol ni dia GI dia ada nilai. Macam erythritol tu kosong. Tapi xylitol tak. Maltitol tak. Okay. So dia manis. Kasih manis. Tapi still rendah lah glycemic index. Tapi glycemic dia tak ada. So boleh menyebabkan sedikit keradangan. Okay. Lepas tu ada yang high intensity ni
Ini yang lain-lain tu yang korang pernah dengar kat luar tu. Sukralose tu gula O. Dia biasanya sukralose ni dia tak bersendirian. Biasanya dia ditambah dengan maltodextrin, dengan aspartame dan sebagainya. Yang acisulfame tu itu baru. Kat Malaysia tak sampai lagi. Tak sampai. Sakarin biasanya dah ada kat Malaysia. Brand dia apa saya tak ingat lah. Sekejap lagi ada gambar rajah nanti saya tunjuk. Sakarin, sodium sakarin dengan neotame. Neotame ni sama dengan acisulfame tu. Sama. Okay, so ni antara contoh lah excipient. Alright, next slide. Okay, so sekarang ni gula gantian. So gula gantian terbahagi kepada 3 jenis. Nombor 1, pemanis tiruan. Contoh dia macam aspartame, sukralose, sakarin, acisulfam, neotame, advantame semualah. Okey. Nombor 2 adalah bulking agent. Bulking agent ni biasa guna untuk kek-kek, pastry-pastry semualah, biskut-biskut tu semua bulking agent. Antaranya maltodextrin dengan dextrose tu. Okey. Lepas tu yang ketiga adalah pemanis mula jadi. Contohnya stevia dan gula alkohol. Gula alkohol Gula alkohol ni dibuat pada tumbuh-tumbuhan. Okey. Contohnya kita boleh makan, tak haram. Daripada tumbuh-tumbuhan sebab dia tidak memabukkan. Okey. Alright, next slide. Slide berikutnya. Okey. So pemanis tiruan, artificial sweetener. Boleh tengok kat situ. Ni antara contoh je lah. Aspartame tu nama brand tu. Equal, NutraSweet. Reverse balik. Reverse satu. Reverse satu slide. Reverse satu slide. Okay. So yang ni, so asifutame tu brand dia Sweet One Sunset. Tapi ni rasa kat Malaysia tak ada lagi. Sakarin tu ada sweet and low, nectar, sweet and sweet twin. Tu semua ada kat Malaysia tu. Biasa kalau kita pergi makan kat hotel-hotel lah ada benda-benda ni. Dia mahal. Okay, sukralose. Ni yang brand Amerika, Splenda kan, benda tu kan. Kat Malaysia rasanya gula O tu, sukralose. Okay. Lepas tu neotame dengan avantame tu pun tak sampai Malaysia lagi rasanya. Tu memang super manis. Super manis. Okay. Ini artificial sweetener. Dia artificial. Okay. Pengganti jugalah. Lepas tu saya kata tadi kan, awal-awal tadi saya guna perkataan pemanis gantian. Dia pemanis. Dia bukan gula. Itu sebelah tu pun contoh lain. Di sini dia masukkan juga stevia. Stevia, okay. Okay. Yang lain-lain tu yang macam gambar rajah tadi lah. Okay. Alright. Okay. Next slide. Okay. Mula-mula kita tengok pada aspartame dulu. Okay. Aspartame. Aspartame ni yang paling banyak kontroversi lah. Dia chemical made of aspartic acid dengan phenylalanin. So aspartame ni dia tak boleh pada orang-orang yang ada phenylketonuria dalam air kencing dia. Siapa yang ada phenylketonuria dalam air kencing, dia ada satu penyakit yang menyebabkan benda tu, orang tu memang tak boleh makan aspartame ni, nanti jahanam badan dia. It breaks down into formaldehyde. Bila masuk dalam badan kita, dia jadi formaldehyde. Tahu tak formaldehyde tu apa? Formaldehyde ni adalah bahan pengawet. Macam kalau mayat nak disimpan lama, kita taruh formaldehyde. Masa saya belajar dulu, mayat-mayat kita orang untuk kita orang bedah mayat tu, untuk belajar tu kan, simpan dalam formaldehyde lah. Dia wood alcohol. Dia boleh jadi, dia adalah wood alcohol sebenarnya. Dia alkohol. Okay. And it produce a lot of problem, termasuk mental problem. Okay. Dan dia mengganggu semua organ-organ dalam badan kita. Okay. So kajian dan haiwan memang haiwan mati punya. So kalau tengok yang gambar rajah sebelah tu, tengoklah dia punya imbalance. Boleh jadi imbalance cognition and mood tau.
Okay, so dia boleh stimulate, dia boleh mengurangkan serotonin, mengurangkan dopamin, mengurangkan norepinephrine. Ini semua hormon-hormon happy dalam badan kita. Okay, so kalau dia menyebabkan imbalance dalam hormon-hormon tu semua yang menyebabkan kita jadi mood swing, ingatan kita kurang, memory kita kurang, aspartame. Budak-budak kalau makan ni nanti pergi sekolah je bodoh. Okay? Pergi sekolah nanti boleh jadi bodoh tau. Okay, so cuba elakkan aspartame ni. Alright? Memang tak bagus sangat walaupun dia manis. Manis saja tapi tak guna, tak ada faedahnya. Okay, next slide. Okay, so ni aspartame side effect. Tengoklah betul-betul. Okay, so sebab itulah kadang-kadang kalau kita beli vitamin C kan, cuba tengok belakang tu ada apa. Ada di antara vitamin C yang terjual tu yang ada aspartame. Dia ada maltodextrin, dia aspartame. Cuba tengok dia punya side effect tu. Hair loss. Okay, hair loss. Cuba tengok saya, handsome tak? Tak handsome. Sebab otak. Jangan makan aspartame ni. Okay, dia boleh menyebabkan anxiety, candida. Tahu candida? Jangkitan kulat dalam air kencing, dalam usus, dalam telinga. Semua tu boleh tumbuh kulat. Orang yang ada jangkitan candida dalam air kencing dia akan berbuih macam orang kencing manis juga. Sebab tu lah kalau kencing berbuih, frothy, berbuih halus tu, pergi cek kencing manis. Kalau kencing manis tak ada, buat FEME, urine culture and sensitivity. Mesti ada candida tu. Ada kulat. Lepas tu dia ada attention deficit, obesity, sakit kepala selalu, hyperactivity untuk budak-budak, merosakkan gigi, boleh jadi diabetik juga, masalah dengan otak, mood alteration, mood swing. Lepas tu makan pula buat perancang keluarga. Lagi bertambah teruk dia punya mood swing tu nanti. Depression, sedih selalu, boleh menyebabkan penyakit-penyakit autoimun macam rheumatoid arthritis, asma, eczema, brain cancer. Ini semua jangka panjang maknanya 10 tahun, 20 tahun makan aspartame ni. Jadi kalau kita jenis makan vitamin C hari-hari tapi ada aspartame ni, ada chance lah. Ada chance tau. Okay, so kena jaga-jaga. Gambar sebelah tu tengok aspartame tu. Semua air tin tu semua ada aspartame. Tengoklah brand tu sendiri. Kan saya sebutkan kena saman pula. Okay, tengok sendiri tu. Coke lah, Sprite lah, Dr. Pepper. Saya Dr. Pepper tak sampai Malaysia kot. Pepsi, okay. So kalau orang yang mengandung, birth defect tu, mental retardation. Kalau masa mengandung minum benda-benda ada aspartame, nanti anak jadi lembab kat sekolah, jangan marah cikgu. Marah diri sendiri. Yang banyak makan aspartame tu. Okay, tengok multiple sclerosis. Ini memang tak ada, umur tak panjang multiple sclerosis. Okay, hyperactivity in children. Severe PMS. Sakit period akan bertambah sakit. Siapa yang rasa sakit masa period tu, kalau kamu ada minum air gas atau makan benda-benda ada aspartame, sila berhenti. Orang yang sakit kepala selalu kena migraine sebagainya tu, pun sila berhenti. Tengok balik apa yang korang makan, apa yang korang minum. Kalau ada aspartame, sila berhenti. Walaupun dia manis. Okay? Alright, next slide. Itu pun sama juga. Saya tu top 10 worst source of aspartame tu. Tengoklah sendiri. Cereal selalunya ada aspartame. Children medicine. Berhati-hati. Tengok children medicine tu. Ubat-ubat tu. Okay, saya tak nak sebut kat sini. Nanti saya kena marah dengan KM. Okay. Cooking sauce. Chili sauce, tomato sauce. Macam-macam lah. Kena tengok ingredient belakang ni. Kalau yang buat di Malaysia, dia akan tulis. Wajib. Kalau beli yang Indonesia, yang Thailand ke, mungkin diorang tak wajibkan, diorang tak tulis. Dia kena tengok. Okay. Sugar free product kan. Diet Coke ke apa tu. Dia taruh aspartame ni kasih manis. Okay. So dia kata sugar free. Okay. Flavored water, air berperisa, kode-kode lah apa semua tu. Cuba tengok. Chewing gum. Cuba tengok. Tengok dia punya ingredient tu. Okay.
So yang kalau kita pergi dengan cucu kursus-kursus ceramah yang ada meja kan dia orang tahu gula-gula tu. Gula-gula tu banyak yang guna aspartame. Tengok tu diet soda yang saya sebut tadi tu. Diet soda tu termasuklah diet Coke, diet Pepsi apa semua. And then setengah-setengah yogurt. Yang terutama yang ni sebenarnya yogurt yang berperisa. Yogurt perisa strawberry ke, pisang ke, mangga kan. Just sebab tu nak beli yogurt jangan beli yang berperisa, beli yang plain. Yang putih saja, yang tak ada perisa. Yang kalsium tinggi saja. Okay. So kena hafal ni. Kena tengok cereal tu kan. Macam-macam cereal sekarang budak-budak punya. Lepas tu diorang letak lah vitamin-vitamin tu, vitamin ni. Tapi benda ni ada, aspartame ni ada, maka terbatal semua khasiat tu nanti. Okay. Alright. Next slide. Oh sebelah tu lagi. Sekejap. So symptom of aspartame ni tengok yang gambar rajah sebelah pada yang tadi tu. Yang diet soda tu sebelah tu kan ada satu lagi gambar rajah, know the symptoms of aspartame. Yang ni you kena baca lah ni. Boleh ambil gambar, boleh screenshot sebagainya untuk tengok. Kat mata apa benda. Ada bright flashes. Tiba-tiba dia rasa macam nampak macam ada torchlight ke apa ke kan. Itu boleh antara aspartame poisoning tu. Telinga ni kalau ada tinnitus masa bersing. Yang tak ada sebab. Itu ada kemungkinan kita dah banyak sangat makan aspartame tu. Kena check balik makanan kita. Hearing loss, dah tak dengar apa semua. Neurological. Kalau ada sawan, sesiapa ada penyakit sawan, cuba tengok makanan dia macam mana. Sawan babi ke, sawan kera ke, tak kira lah. Epilepsi kan. Okay. Intolerance to noise. Kalau dengar bunyi bising, rasa nak marah. Ada juga tu. So orang macam tu pun maknanya ada kemungkinan aspartame tinggi tu. Okay. Psychological. Ada depression, senang marah, anxiety. Orang anxiety ni, yang jenis apa ni, cepat gelabah ni. Kan, cepat gelabah. Fikir sesuatu je terus gelabah. Jadi laju, jadi sesak nafas, jadi sakit dada. Sebenarnya macam orang sakit jantung pula rupa dia. Anxiety. Orang selalu anxiety pun tengok kok ada aspartame dalam makanan kamu. Okey, kalau di dada, boleh sesak nafas, orang selalu sesak nafas, orang selalu berdebar-debar, yang selalu apa ni blood pressure tinggi, tak terkawal, cuba tengok makanan anda. Kok ada aspartame banyak. Kok makan vitamin C yang ada aspartame hari-hari ke apa kan. Musim-musim COVID ni ramai orang makan vitamin C. Kau beli vitamin C yang ada aspartame, dapatlah keracunan aspartame. Okey. And then gastrointestinal, orang yang selalu mual, cirit yang tak ada sebab, tak ada makan apa-apa pun makan kat rumah tapi cirit. Mungkin anda ada aspartame punya poisoning. Okay, skin allergy. Kata-kata selalu yang kita pun tak tahu kenapa. Asma yang semakin teruk, tak terkawal asma. Cuba tengok betul-betul. Ada aspartame tak dalam vitamin C yang anda makan tu, dalam makanan-makanan lain tu ada tak aspartame? Tengok betul-betul. Okay, endocrine, lost control of diabetes. Diabetes tak terkawal. Okay, sebab apa? Sebab keradangan. Aspartame ni menyebabkan keradangan. So kita punya pankreas pun akan jadi keradangan. So insulin tak dapat dilembiskan. So gula tak terkawal. Menstrual changes. Orang yang selalu sebulan sekali period sexual, tiba-tiba 3 bulan tak period. Tiba-tiba 2 bulan sekali period. Tiba-tiba 3 kali sebulan period. Itu kena tengok juga. Makanan anda ada aspartame tak? Tengok betul-betul. Okay. Thinning of hair ni. Saya ni dulu banyak makan aspartame kot sebab saya banyak makan Maggi. Masa belajar-belajar dulu. Banyak makan Maggi. Kan dia punya serbuk tu itu aspartame. Dia ada MSG dengan aspartame. Okay, walaupun saya sebut Maggi tapi kat India dulu saya tak makan Maggi. Ada brand kat sana. Mana mi segera. Ada punya serbuk tu. Ni ada aspartame setengahnya. Okay. So itu antara tanda-tanda simptom yang kita kena tengok. Jadi kalau gula anda tak terkawal selama ni dan anda tak makan gula, cuba tengok anda makan apa sebenarnya tu. Tengok kandungan dia tu apa. Kalau ada tulis aspartame, berhenti kan. Okay, sebab ramai yang mengadu turun dah puasa 12 jam pun 9 juga. Ambil lepas makan 2 jam lepas makan, walaupun makan sikit pun 10 juga. Ramai yang cakap macam tu kan. Cuba tengok pemakanan anda. Ada ke tak aspartame, okay? Alright. Next slide. Okay, next slide ni ialah sucralose. Sucralose ni ialah gula gantian yang dibuat daripada sucrose lah, gula tebu juga sumber dia. Okay. Cuma dalam proses dia ialah molekul klorin
ditambah ketiga kedudukan molekul-molekul sukros. So sukros tadi kan ada gambar kan? Yang sukros tu yang bentuk segi 6 dengan segi 5 tu maknanya kedudukan itu ada 3 klorin dalam tu. So dia jadi sukralos. Okay. So klorin tu lah yang kita letak dalam air, yang kerajaan letak dalam air kita tu untuk bunuh kuman tu. Itulah klorin. Dia boleh membersihkan air, tetapi dia juga boleh memudaratkan badan kita. Okey. Dia boleh tahan sehingga suhu 119 darjah Celsius baru dia cair. Dan dia adalah 350 ke 1000 kali ganda lebih manis daripada gula. Dia dibuat daripada gula juga, tapi klorin tu menambah power manis itu. Jadi klorin ni yang banyak apa ni? Dia boleh bunuh kuman dalam air. Dan dia letak sikit je dalam air kita. Tapi kalau kita guna sucralose pula, dia ada klorin pula dalam tu. Lagi bertambah banyak klorin. So kebarangkalian untuk klorin toxicity tu ada. Okay, so orang yang kena klorin toxicity ni boleh dapat darah tinggi. Dia boleh merosakkan kita punya pankreas, menyebabkan insulin kita tak boleh berfungsi dengan betul, menyebabkan gula kita bertambah. Macam tu. Okay. Alright. So kena ingat sucralose yang brand kat Malaysia rasanya macam gula O kot. Gula O tu. Yang tu sebenarnya ada klorin dalam tu. Okay. So klorin kalau dalam air banyak sangat, semua orang akan cirit, semua orang akan kena darah tinggi nanti. Okay. Alright. So pergi ke next slide. Okay, so sambungan pada sucralose tadi. Sucralose tidak menyebabkan insulin dirembeskan, tetapi kebanyakan produk-produk sucralose ni ada ditambah dengan bulking agent. Bulking agent untuk lebih stabil, rasa lebih sedap. Macam itulah lebih kurang bulking agent ni. So bulking agent ni dextrose dengan maltodextrin tadilah yang GI dia 136 tu. So biasanya sucralose ni ada campur benda tu. Tapi kalau tak campur sekalipun, sucralose tu kan diperbuat daripada glukos dengan fruktos. Dibuat daripada gula tebu juga. Jadi bila masuk pada badan, dia akan diproses berpisah glukos dengan fruktos tu. So fruktos tu dia akan memudaratkan liver kita juga. Dia boleh menyebabkan kita jadi gaut dan sebagainya selain daripada kecil manis. Okay, so sucralose ni dia kata bukan gula, tapi sebenarnya dia buat daripada gula yang campur klorin. So sebenarnya dia boleh menaikkan gula walaupun tak sebanyak gula putih asalnya, tapi dia still menaikkan gula dalam badan, menyebabkan penyakit diabetik kedua. Okey. Alright, next. So itu sucralose. Tengok dia punya symptoms of sucralose, side effect tu. Baca dah betul-betul. Digestion, kita akan jadi macam angin lah, macam kembung. Sugar artificial sweeteners can wreak major havoc with your digestive, causing diarrhea, gas and bloating. Kenapa diarrhea? Dari klorin tadi tu lah. Klorin. So dia boleh menyebabkan jadi kembung dan sebagainya. Kita rasa tak sedap di perut kita ni. Dan tu dia boleh disrupt your intestinal flora. Maknanya dia boleh membunuh membunuh kuman baik dan dia adalah makanan kepada kuman jahat. Jadi dia punya ratio tu dah berubah. Kuman jahat jadi lebih banyak, kuman baik jadi sikit. So menyebabkan macam-macam lah dengan sistem dia. Boleh jadi cirit juga, jadi bloated juga, boleh jadi ulcer dalam usus, penyerapan vitamin-vitamin semua tak lengkap, macam tu. Okay. So itu nombor 2. Nombor 3, prevents absorption of medication. Kalau kita makan Panadol jadi tak berkesan, makan Postan jadi tak berkesan, makan Metformin jadi tak berkesan bila kita makan sucralose ni. Sebab dia menghalang penyerapan banyak ubat, terutama heart disease dengan kanser. So biasa orang kena heart disease apa? Orang macam manis juga selalunya. So ubat-ubat yang macam manis dan juga ubat sakit jantung. Ubat sakit jantung macam ubat sakit jantung macam aspirin untuk cairkan darah tu. Lepas tu ubat glyceryl nitrat tu yang untuk letak bawah lidah, untuk yang letak yang kena makan isosobat dan nitrat, dia kembangkan salur darah tu. Yang tu semua tak terserap. Spironolactone, Lasix, ubat-ubat yang ada kena dengan sakit jantung. Jadi ubat-ubat ni semua akan terhalang penyerapannya. Jadi kita
kita apa ni kita lebih senang nak kena attack sakit jantung. Kalau kita makan banyak-banyak sangat sukralose ni. Okey. Lepas tu headache. Study menunjukkan tahun 2008 artificial sweeteners may be irresponsible for triggering nagging headache. Okay, nagging headache ni dia throbbing, dia berdenyut, ngap 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 tu. Kalau kita makan sukralose ni banyak, dia ngap-ngap. Dan kita ingat kan tadi saya dah kata sukralose ni ialah gula tebu campur dengan klorin. Jadi kalau kita makan sukralose ni serupa macam kita makan gula juga sebenarnya. Cuma dia tak menaikkan GI. GI tu tak banyak. Tapi efek-efek lain semua ada. Macam tu. Okay. So apa ni, dia lebih baik daripada gula tu. Tapi still tak bagus. Okay. Tengok boleh menyebabkan alergik juga. Okay. So itu side effect dia. Lepas tu dia ada jugalah kebaikan dan keburukan tu, boleh baca sendirilah. Dia ada keburukan, dia ada kebaikan. Okay. So boleh baca sendirilah tu. Okay. Lebih banyak buruk daripada baik lah. Kalau dah tak ada pilihan, bolehlah beli sukralose. Pergilah seluruh Malaysia, tak ada kedai jual stevia dah. Habis semua stok, tak ada dah stevia. Pakailah sukralose tu. Nak macam mana kan? Kalau berlaku lah benda macam tu. Rasanya tak mungkin kot. Okay. Alright. Next slide. Okay, so ini antara keburukan-keburukan ni lah. Okay. Sukralose ni dia tak stable pada high heat. Kita tak boleh campur dengan air panas. Jadi rosak. Okay. So dia boleh minum air sejuk lah, air suam ke boleh. Tapi dia air panas tak boleh. Dia rosak. Sukralose apa ni? Dia boleh menyebabkan kita crave pada gula. Sebab dia ada gula dalam tu. So kita akan jadi ketagih gula juga. Ketagihan tu ada juga. Okay. So sukralose juga boleh merosakkan usus kita. Tulis itulah gut microbiome tu, maksud dia kuman baik. Kuman baik. Okay. Dia boleh merosakkan kuman baik. Okay. So dia ada tulis di hujung tu, lebih baik guna stevia atau monk fruit. Monk fruit tu lah kantor lah. Okay. Alright. So dalam nota tu dia tulis juga, however you won't find any nutritional benefits and it can make keto diet harder. Maknanya kalau orang yang buat keto diet, dia tak makan gula tapi dia makan sukralose, susah juga nak berkesan dia punya keto diet. Sebabnya dia ada gula juga sebenarnya. Sukralose tu dia berbuat daripada gula yang dicampur dengan klorin. Okay, alright, next slide. Okay, pemanis tiruan yang berikutnya, sakarin nama dia. Sakarin ni sebenarnya pemanis gantian yang paling tua sekali. Dijumpai pada tahun 1879. Okay, dia 300 kali ganda lebih manis daripada gula. Dan dia ada sedikit bitter taste dengan metallic aftertaste. Maksudnya kalau ambil sakarin ni, selepas 1-2 jam, kita akan rasa macam pahit kat belakang tekak kita ni. Dan kita rasa macam metallic taste ni macam siapa pernah minum ubat lawa kencing MPC tu, Miss Pot Chick tu. Siapa pernah minum yang tu tanpa campur air, macam tu lah rasa dekat belakang ni. Dia rasa macam besi kat belakang ni. Okay. So sebab itulah dia selalunya tak digunakan sendiri. Dia akan dicampurkan dengan lain lah, benda pemanis lain. Macam apa ni, maltodextrin dan sebagainya tu. Okay. So yang tu, yang sebelah tu melting, tapi ni memang tahan apa ni, melting temperature dia memang tinggi lah. Dia boleh tahan sampai 220, baru 220 ke atas barulah dia cair. Water solubility tu maknanya 1 gram dia perlu 270 ml air untuk betul-betul dia terlarut. Maknanya 1 gelas tu setitik. Tak sampai setitik pun tu. Okay. Alright, next. Okay, so ni antara benda-benda yang ada sakarin ni tu lah. Minuman, gas, apa semua, candies, cookies, medicine, toothpaste pun ada juga. Selalunya kalau sebab tu jangan, kalau metformin, jangan ambil yang apa ni, coated tablet. Coated, C-O-A-T-E-D, coated tablet.
Coated tablet ni maksudnya dia macam ada sarung ubat kat dalam. Coated tablet ni lah yang apa ni manisnya tu. Dia ada saccharin ni. Okay, dia ada saccharin ni. Okay, so dia tak bagus. Jadi sebab tu jangan beli yang coated tablet. Kadang-kadang gula pun ada coated tablet. Ubat-ubat lain pun ada jual yang coated tablet. Tu tengok. Kalau ada coated tablet tu, kalau boleh elak. Cari yang bukan coated tablet. Lagi satu coated tablet ni apa ni yang slow release. Macam metformin kan dia ada yang metformin makan sekali sehari saja, kan? Tu dia ada sarung tu. Orang yang makan yang metformin yang slow release ni, yang makan sekali sehari tu, perasan tak kalau berak kadang-kadang ada keluar benda macam seketul. Macam bentuk ubat tu juga. Mesti perasan tu. Apa benda ni kan? Itu sebenarnya sarung sarung kepada itu yang dia panggil coated tu. Dia sugar coated tu. Macam tu. Okey. So lebih baik makan metformin biasa daripada slow release ni. Okey. So 95% absorption ni dalam small intestine dan dia direbeskan ke dalam urine. Okey. Dan 5% lagi di-excrete dengan najis kita. Dia tidak menyebabkan kanser jangka panjang. Tak seperti aspartame tadi. Aspartame tu dia boleh menyebabkan kanser jangka panjang. 20 tahun, 30 tahun makan benda tu. Yang ni tak ada bukti. Okay, dia tak ada bukti. Alright, next slide. Effect on human health. Negative effect. Irritate the skin. Ni masalah ni biasanya pada kulit ni. Dia ada masalah pada kulit. Yang ni kalau kronik siapa conteng tu? Okay. Cancer hazard not classified. Reproduction tak ada bukti yang itulah. Cuma dekat skin tu saja. Skin allergic tu saja. Okey, kebanyakannya ada kena dengan skin lah. Tapi kalau zaman dulu punya studies ada tanda-tanda menunjukkan bladder cancer dalam tikus, tapi dalam manusia tak ada jumpa lagi. Okey. So sebab tu dulu dia ada hazardous sign dekat dia punya paket. Sekarang dah tak ada dah. Sebab masa dulu dia kaji memang dekat tikus ada jadi kanser. Tapi pada manusia tak ada lagi yang jadi kanser. Macam itulah. And then danger dia ialah allergic reaction, lepas tu ada sakit kepala, sesak nafas, cirit, skin eruption. Ni sama macam aspartame juga. Dia keradangan tinggi lah. Okay. Alright, next. So saccharin bukan yang terbaik lah. Okay, next slide. And then kita ada maltodextrin. Siapa yang conteng tadi? Ada lagi contengan tu. Okay, maltodextrin. Sebab hanya orang yang menconteng tu saja boleh padam contengan tu. Okay, maltodextrin ni sejenis polysaccharide. Dia maknanya dia banyak molekul. Molekul dia bukan satu. Bukan satu molekul, dia banyak molekul bercantum. Molekul asam lambung ada rantaian D-glukos sepanjang 3 ke 17 unit. Maksudnya dia diperbuat daripada glukos lah. Dia diperbuat daripada glukos banyak 3 ke 17. Dia diperbuat daripada kanji saluran melalui proses hidrolisis. Hidrolisis ni macam saya sebutkan dehydrogenated proses. Dia buang satu molekul H kat situ yang menyebabkan dia jadi tak sihat. So jadi macam margarin tadi. Okay. So dia disirap dalam usus sebagai glukos. So samalah macam kita makan gula, maltodextrin ni. Cuma dia lebih cepat sebab dia diserap sebagai glukos terus. Kalau kita makan gula putih, dia akan diserap dan dipecahkan dulu. Ada proses untuk memecahkan dia jadi glukos dengan fruktos. Tapi kalau makan maltodextrin ni, dia terus masuk dalam darah kita sebagai glukos. So glycemic index dia tu 103 hingga 142. Bergantung kepada cara mana kita buat. Kuih mana yang kita makan. Macam tu. Dia juga sebagai racun serangga dalam greenhouse. Maknanya serangga pun mati makan maltodextrin ni. Okey. Kalau ada maltodextrin kat rumah, taburlah atas semut-semut yang berkumpul tu. Mati semua tu semua. Okey. Okey. Aduh.
Alright. So next slide. So use of maltodextrin. Dia boleh guna macam-macam lah, binding ingredient, enhancing flavor, sugar replacement, tu nama dia debulking agent. Dia menjadikan kek kita lebih gebu, lebih besar. Kalau buat cekodok tu taruh satu sudu je tapi saiz dia jadi 1,5. Itu debulking agent. Dalam tepung pun ada data. Kan? Tengok betul-betul. Okay, improving texture. Jadi dia lebih lembut, lebih gebu dan sebagainya kan. Another result of maltodextrin being a food thickener. Okay, dia dikatakan ini kebaikan dia sikit lah. Dia dikatakan boleh menghalang jadi choking. Sebab benda tu jadi lembut. Biasanya benda keras yang kita choke yang termasuk dalam saluran pernafasan kita kan. So yang ni bila dia lembut dia tak boleh tercampak masuk ke saluran pernafasan kita. So ini satu kebaikan dia keburukan dia banyak. Okay. Dan dia manis lah. Of course sedap kan. Kira kebaikan lah juga kan. Alright. Okay, next slide. Tu banyak danger dia. Spike blood sugar. Of course lah dia masuk terus jadi glukos. Dia terus menaikkan gula-gula dalam. Suppress the growth of beneficial probiotic. Maknanya dia boleh membunuh kuman baik dan dia adalah makanan kepada kuman jahat. Okay. Lepas tu genetik, dia juga ada yang diperbuat daripada genetically modified GMO. Maknanya ada maltodextrin ni diperbuat daripada jagung juga. So selain pada dia gula, glukos, dia juga diperbuat daripada jagung. Maksudnya ada omega 6. Maknanya keradangan, ada omega 6 banyak. Bahaya. May cause an allergic reaction. Okay. Has no nutritional value in high unhealthy carbohydrate. Main dia tak ada kebaikan sangat. Okay. So dangers of maltodextrin. Cuba macam tadi tu, spike blood sugar, GMO, no nutrition, suppress growth of probiotic, semua ni lah. Bila probiotik kurang, dan lagi kuman baik kurang berkata, sistem pertahanan badan kita jadi rendah. Sebab itulah orang kecil manis pun imuniti dia rendah juga sebab dia banyak gula. Maltodextrin ni pun gula kan, jadi glukos masuk dalam badan kita kan. So orang kecil manis pun banyak gula dalam badan, maka dia merendahkan sistem pertahanan badan. Itu yang kalau kena luka tak sembuh-sembuh, sampai kena potong dan sebagainya. Kalau sesama lama sangat nak sihat. Kalau semua batuk tu lama nak sihat. Itulah orang kecil manis. Kalau kena COVID, ke Waalaikumsalam terus. Okay, so kena berhati-hati Alright. Okay, next slide. Barulah kita masuk kepada stevia. Okay, so stevia ada jenis pemanis semula jadi yang diekstrak daripada daun stevia. Diekstrak bukan ambil daun stevia tu blend jadi serbuk lepas tu buat stevia. Itu bukan stevia tu. Okay, itu tak berkualiti, dia tak suci, dia tak dara. Stevia ni dia kena dara. Dia kena tidak dinodai. Dia tak ada bahan lain, dia ekstrak. Dia ambil stevia tu saja. Ribonoside tu dia ambil itu saja. Keluarkan. Stevioglycoside tu dia ekstrak betul. Okay. Itu nama dia ekstrak. Itu yang barulah dia suci. Masih dara. Okay, pokok stevia berasal dari Brazil dan Paraguay. Okay. So, masa dia mula-mula dijumpai Brazil, Paraguay, dia beratus tahun dah. Dah 200 tahun dah kalau tak silap saya. Jadi masa tu, proses untuk membuat stevia ni, untuk ekstrak stevia ni, of course lah. Macam kalau orang nak ambil ekstrak anggur lah, kena pijak-pijak, buat jadi wine kan. Pijak-pijak anggur guna kaki kalau zaman dulu. So sama jugalah. Yang zaman dulu ni, diorang nak ambil ekstrak tu, diorang kena campur air, lepas tu diorang pijak untuk kasi hancurkan dia semua kan. Itu jadi kotor. Zaman dulu. Zaman sekarang tak macam tu dah. So kandungan aktifnya adalah stevioglycoside. Daripada stevioside dengan ribaudinoside. So ribaudinoside ni dengan stevioside ni dia ada beza tu. Iaitu stevioside ni dia ada aftertaste. Itu satu-satunya side effect stevia. Dia ada aftertaste. Ribaudinoside ni tak ada aftertaste. Okay. So kalau kita ambil stevia, lepas tu selepas 1-2 jam kita ada aftertaste tu yang rasa pahit kat belakang lidah itu tu. Itu maksudnya dia tak pure, dia banyak stevioside. Kalau yang extraction dia 90% ke atas, biasanya banyak ribaudioside ni. So dia tak ada aftertaste.
Sebab itulah kalau kita beli stevia, dia ada banyak harga, betul tak? Ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60. Sebabnya ini lah. Sebab purity dia tu. Okay. So kalau tak pure, maka dia lebih tinggi keberakan dia untuk dapat aftertaste. Kalau riboside dia pun boleh juga ada aftertaste sebab dia orang tak boleh nak, saya katakan 90% ke atas, maknanya kalau kata 90% pure, maksudnya 90% riboside, ada lagi stevioxide ni 10%. So jaranglah kena aftertaste tu. Tapi boleh jadi juga. Tapi kalau tiap-tiap kali ambil stevia tu, tiap-tiap kali tu juga kena aftertaste, maksudnya dia extraction dia tak pure lah. Mungkin 60, ada yang 60%, itu yang jual harga 30, 40 tu. Macam tu. Okay. Alright. And then ia stabil pada suhu setinggi 120 darjah Celsius. Maknanya boleh untuk menumis lah. Untuk masak boleh. Maknanya kalau nak menumis sayur ke apa, boleh letak titik stevia kat situ. Sebab menumis ni biasa 80 darjah Celsius. Bukan suhu air menggelegak. Air menggelegak 100 darjah Celsius kan. So suhu menumis ni 80 je maksimum. So you boleh tumis stevia ni. Tak ada masalah, dia stabil. Dia tak bertukar jadi rasa lain. Okay, dan dia tidak boleh basi. Simpanlah 1000 tahun pun dia tak basi. Okay, dia non-fermentable. Okay. So kalau kita simpan kita punya stevia tu sekarang, masuk dalam peti besi, tanam dalam tanah, 1000 tahun lagi ada orang jumpa pun boleh guna lagi. Seumpamanya lah. So dia 300 ke 400 kali lebih manis dari gula. Setiap titik stevia drop hanya menghasilkan 0.0018 joule tenaga. So kalau 0.018 joule tenaga ni, kalau kita genapkan jadi berapa? Zero lah kan, kosong lah kan. So sebab tu kita kata zero kalori. Dan sebab dia terlalu manis, dia manis 300 kali ganda lebih gula, jadi kita tak pakai sudu. Ada orang pakai sesudu stevia, mampus, boleh juling mata manis dia. Kan. So kita main titik je lah. Kalau gula kita kena guna sudu, betul tak? Tapi stevia memanglah kita kena guna titik lah. Titik tu kalau saya sendiri, setitik tu gelas yang 250 ml tu memang dah manis sangat. Kalau setengah liter barulah rasa manis yang ngam-ngam untuk saya. Tapi saya tengok ada juga orang yang pakai sampai 3-4 titik satu gelas. Saya tak tahulah lidah macam apa tu. Ini manis tu dasar. Tapi saya setitik je memang tu. Tapi sekarang ni memang saya dah tak guna apa-apa stevia lagi lah untuk minuman saya sebab saya memang O terus. Kalau saya minum teh, teh O kosong. Nescafe O kosong. Americano kosong. Macam tu. Memang tak ada dah guna stevia ni. Tapi kalau orang yang tak biasa, yang tak manis, baik guna stevia. Okey, sebab dia zero kalori. Ada juga orang mempertikaikan. Dia orang kata 1 kilo stevia dengan 1 kilo gula, samanya dia punya kalori. Memang samalah. Sebab kira sekilo-sekilo. Tapi sebab stevia tu 300 kali ganda lebih manis, maka kita tak gunalah macam gula. Kita guna 2 sudu, 3 sudu kan. Kita guna titik-titik. So titik tu, sikit je kalori dia. Janganlah pula kita pergi guna tuang, cabut dia punya penitik, tuang. Memanglah jadi banyak lah. So kita pakai titik je, titik saja. Saya nasihatkan guna titik, 2 titik je maksimum. Okay. Stevia juga ada sifat antioksidan yang kuat. Dia sama macam vitamin C juga lah. Dia ada antioksidan effect. Maknanya kalau kita makan stevia ni, dia boleh mengawal pertubuhan kanser dalam badan kita. Buat yang tak jadi kanser lagi, dia boleh menghalang jadi kanser. Yang mana ada kanser, dia boleh mengurangkan efek kanser tu, stevia ni. Sebab itulah orang ada kanser, kalau nak manis, guna stevia drop. Jangan beli stevia powder. Powder ke tablet ke, tak guna tu. Sebab dia mesti ada debulking agent. Dia akan campur dengan maltodextrin juga ke, dia campur dengan aspartame ke, dia campur gula terus ke untuk maniskan. Memang ada punya. Kena beli stevia drop. Okay, stevia drop. Alright. Next slide. Ni history of stevia. Okay, so tengok dah 200 tahun dah. First discover kan 200 tahun yang lepas. Okay. So pada tahun 1905 baru dia orang tahu yang bahawa yang manis tu ialah stevioglycoside. Okay. Tahun 1931 barulah dia buat kajian secara ekstensif. First commercial use 1971 saya tak lahir lagi. Saya lahir 1972. Stevia dah lebih tua pada saya setahun. First commercial use tu pertama kali dijual. Okay.
Lepas tu yang pertama sekali diguna di China tahun 1984. So, seperti biasalah, China akan ada segala-galanya. Okey, segala-galanya akan ada. Lepas tu tahun 2008 barulah dia orang dapat buat ekstrak betul. Ekstrak. Ekstrak ni yang kita makan hari ni lah. Dia ekstrak, dia ambil yang apa, dia disucikan, dia didarakan dia. Dia suci, dia ekstrak stevioglycoside tu saja. Maknanya dia mengandungi stevioset dengan ribodinoside. So dengan itu saja. So barulah ada antioksidan effect dan sebagainya. Yang tu maknanya pada tahun 2008 baru betul-betul ada benda tu. Okay. So sekarang lebih kurang 5 bilion manusia dah menggunakan stevia. Maknanya sekarang ni penduduk dunia ada 7 bilion. 5 bilion dah pakai stevia. Okay. Betapa eksensifnya. Alright. So kena ingat stevia kena drop. Jangan beli yang sebut. Sebab saya dah pernah tengok dah ada orang bagi hadiah kat mak saya sebenarnya. Bagi hadiah kat mak saya stevia. Saya tengok serbuk. Kenapa serbuk? Saya baca belakang itu, lah ada maltodextrin sekali. Jahanam lah. Itulah kecil manis mak saya tak kontrol. Saya suruh dia guna stevia. Dia kata dah ada stevia kat rumah kan. Dia pun guna lah. Saya tak tahu. Saya datang rumah, saya tengok sendiri. Saya tanya dia mana stevia dia gunakan. Dia tunjuk lah serbuk. Saya tengok otak tu, maltodextrin. Bye-bye. Patutlah tak kontrol gula dia. Alright. So berhati-hati nak beli apa-apa pun. Okay. Next slide. So itu benefit of this health benefit of stevia lah. Semua-semua tu boleh baca sendiri dekat Google pun ada gambar rajah ni. Zero glycemic index, no chemical, solvent, alkohol. Alkohol ni masa penyucian dia saja. Produk akhir dah tak ada dah alkohol tu Dah tak ada dah alkohol tu. Sebab ada keluar dalam internet itu dan dia orang cakap pasal ada ustazah tu kata syarikat buat stevia ni nak minta sijil sijil halal. Sijil halal. So kenapa nak minta sijil halal? Sebab dia kata masa proses tu ada masa buat tu ada alkohol. Masa buat tu itu food grade alkohol. Maknanya kalau alkohol tu ada sekalipun dia bukan haram. Dia food grade alkohol. Dia daripada tumbuhan. Okay. Yang macam food grade alkohol yang macam guna untuk buat minyak wangi itu food grade alkohol. Okay. So tak ada masalah. Tapi sebenarnya yang dijual tu, yang kita jual tu semua itu dah di-purified dah. Alkohol tu dah dibuang balik dah. Dia untuk serap benda-benda yang tak bagus. Lepas tu barulah dia ni ditapis untuk dibuang balik. Okay. So stevia doesn't affect blood sugar level. It can use for diabetics. Can be used for cooking and baking. Nak buat kek ke nak buat masak pun boleh letak lah. Saya nasihatkan kalau nak masak, kadang-kadang masak tu kita panaskan mungkin lebih daripada 120 darjah Celsius kan. Dia boleh rosak stevia tu. Jadi kalau nak masak dulu. Masak tu dah sudah, jangan letak gula. Dah sudah masak tu, dia dah sejuk sikit, dah tutup api tu, baru letak stevia tu. Letaklah setitik, 2 titik macam tu untuk kasih rasa manis tu. Jangan masak sekali. Masak sekali kita tak tahu masa kita panaskan tu mungkin lebih daripada 120, mungkin 150 darjah Celsius dia rosak. Bila rosak, maka dia akan jadi rasa macam besi. Tak percaya, sila buat. Boleh manage your weight. Of course lah, sebab bila kita tak makan gula, kita makan stevia je, maka tidak menyebabkan kita kegemukan. Okay, next slide. Next slide yang tadi tu. So tengok tu, stevia, cholesterol free, sugar free, calorie free, fat free, sodium free. Semua free. Free bukan bermaksud tak perlu bayar. Maksudnya tak ada. Tak ada kolesterol, tak ada gula, tak ada kalori, tak ada fat dan tak ada sodium. Okay. So tengok tu. So sebab itulah dia yang paling bagus sekali. Yang setanding dengan dia hanyalah kantor sahaja. Monk fruit. Buah sami. Siapa pernah tengok? Saya tak tahulah. Rasanya macam buah dia warna macam purple gitu. Bulat-bulat macam purple itu. Monk fruit ni. Okay. Next. Okay. So facts tu yang tadi tu lah. Yang gambar rajah tadi tapi diolah sikit lah. So dia tunjuk khasiat-khasiat pada daun tu sendiri. Control blood level semua tu lah. Okay. Stevia extract dan sebagainya. So
kita tengok perbandingan white sugar dengan stevia tu. White sugar makes you fat, stevia tidak. White sugar menyebabkan gigi jadi buruk, stevia tidak, malah apa ni, dia menguatkan lagi gigi kita sebab dia menghalang pertumbuhan bakteria, menghalang cavity dan sebagainya. Sugar rush followed by crash. White sugar ni maknanya gula tu naik tinggi cepat. Okay, so steady energy. Maknanya gula ni dia masuk dalam badan dia cepat jadi glukos. Lepas tu dah guna, sekejap je dah habis. Kita kena makan lagi gula tu. Stevia tidak. Okay, so dia lebih stabil, steady energy. And then contribute to, white sugar contribute to diabetes factor. Of course lah, dia boleh menyebabkan kencing manis kan. Dan bila ada kencing manis tinggi, maknanya heart attack, heart problem, heart disease pun tinggi jugalah. Dan dia boleh menjadi makanan kepada candida dan yeast. Yeast tu yang kita guna untuk masak-masak tu, yang untuk buat kek apa semua tu kan. Buat donat ke kena guna yeast kan. Yeast tu itu kulat lah. Candida ni boleh dah masuk dalam badan kita jadi candida. Dia sama standard dengan kulat roti tu. Jadi kalau masuk dalam air kencing, dia akan menyebabkan kita kencing berbuih. Kalau masuk dalam usus, dia menyebabkan kita jadi cirit. Jadi cirit yang on off. Okay. Dan juga dia boleh promote pertumbuhan bakteria jahat yang membunuh bakteria baik. Itu candida dalam usus. Sebab itulah orang yang makan minyak kelapa dara, kalau ada kencing manis dan makan minyak kelapa dara, biasanya 2 minggu pertama tu dia akan cirit dulu. Sebab apa? Bila masuk minyak kelapa dara tu dalam usus dia, minyak kelapa dara ni dia natural antibiotik. Dia boleh membunuh kulat tu semua. So kulat tu tengah berlawan dengan minyak kelapa dara tu. Tengah perang pedang kan, tembak apa semua tu. Last sekali bila dah mati baru berhenti cirit. Sebab itulah kalau orang makan minyak kelapa jadi cirit, dia ada 2 sebab je lah. Satu, dia memang allergic minyak kelapa dara tu. Itu jarang dalam berlaku. Ataupun yang kedua, dia ada candida dalam perut dia, dalam usus dia. Selalunya orang kencing manis. So apa yang boleh dibuat bukan berhenti minyak kelapa dara tu, tapi separuh kandus. Kalau makan 2 sudu, makan 1 sudu besar. Kalau makan sudu besar tu dah jadi cirit, makan setengah sudu besar je. Macam tu lah. Kalau biasa makan 3 kali sehari, kurangkan jadi 2 kali. Kurangkan jadi sekali macam tu. Okay. So lepas tu nanti lama-lama dia akan kurang lah. Biasa ambil masa 2 minggu. 2 minggu, ada yang sampai sebulan. Maksimum pun sebulan lah. Lepas tu memang tak jadi dah cirit tu. Saya makan kelapa dara macam mula-mula dulu saya makan seminggu, tak sampai seminggu pun saya cirit tu. Lepas tu saya dah biasa, okey. Jadi kalau nak beli minyak kelapa dara kena yang berkualiti tinggi lah. Kalau yang tak berkualiti tinggi ni dia tengik. Ya, bila masuk dalam mulut kita rasa nak muntah. Macam tu kan. So kena beli yang ada perisa-perisa sikit lah, macam bau pandan sikit, macam yang kita punya Rich-Fudd ni bau pandan. So kita rasa sedap sikit nak telan tu. Tak payah tutup hidung. Okay. Alright. So itu perbezaan white sugar dengan stevia. So jelaslah kelihatan memang stevia jauh lebih baik daripada gula. Okay, next slide. Okay, ini cara-cara dia proses. Itu yang saya cakap tadi. Ada dia tempat yang masa dia proses ni, masa purification. Dia nak buang benda-benda lain, klorofil lah atau apa-apa benda yang lain tu, macam sodium ke, potasium ke apa yang ada dalam daun tu, dia buang tu semua sebab nak purify supaya jadi stevia. Masa tu lah guna, yang nombor 4 tu, purification tu, masa tu lah guna food grade alcohol. Okay, masa tu lah. Lepas tu masa finish ingredient tu, masa tu dia tapis balik untuk buang alkohol tu. Okay. So ini cara. So tak ada timbul orang kata haram stevia ni. Setengahnya saya ada cakap ada babi pula. Saya tak tahulah kok mana babi ni. Okay. Tapi setahu saya kalau benda-benda yang proses yang dikata menggunakan babi ni, sebenarnya trypsin. Trypsin ni ialah enzim daripada babi. Okay. So tapi kat sini tak ada guna trypsin. Kat sini hanya guna food grade alcohol. Okay. So kalau benda-benda, kalau you tengok dalam ingredient ada trypsin tu, itu maksudnya babi tu. Enzim daripada babi. Dia panggil trypsin. Alright. So itulah cara stevia dibuat. Jadi kalau tanya saya, kurafat je lah kalau yang kata ada babi dan stevia ni. Okay, kurafat saja. Alright, next. Next slide.
Next kita pergi kepada gula alkohol. What is gula alkohol? A type of carbohydrate that is a mix of sugar molecule and alcohol molecule. Sugar alcohol found naturally in fruits. Dalam fruit. So sebab itulah sebenarnya gula alkohol ni berbuat daripada buah. Dia berbuat daripada buah. Okay. So dia sebab tu dia ada banyak jenis, dalam banyak jenis tu dia ada yang GI naik, ada yang zero GI. Gula alkohol ni. So macam saya cakap tadi lah, mana macam erythritol kosong. Kalau yang macam apa ni xylitol apa semua tu dia ada kalori tu. Maksudnya dia boleh menaikkan gula juga sikit. Okay. So gula alkohol ni kalori saver, of course kalori sikit je lah. Healthier teeth. Cuma dia sebab dia alkohol. Bila kita makan terutama banyak, dia akan menyebabkan apa ni proses penapaian dalam perut kita. So dia boleh menghasilkan gas, menyebabkan kita jadi kembung. Kita panggil dyspepsia. So dia boleh menyebabkan jadi kembung. Okay, dan of course sugar alkohol ni kalau terlalu banyak, kita ambil gula sugar alkohol ni, kita boleh jadi mabuk. Okay, kalau terlalu banyak. Biasanya kita guna sikit lah untuk masak dan sebagainya. Okay. Dan dia lah apa ni, dia macam kes apa ni tuak lah. Asalnya nira kelapa. Kita betul lama dia jadi masam, dan lama dia jadi arak. Macam tu. Okay, so terlalu banyak pun tak bagus. Okay. So kalau nak guna apa, guna erythritol je lah. Dan kalau budak-budak sebenarnya lebih baik guna ubat gigi dewasa. Lebih baik tak manis. So dalam tu sebenarnya xylitol dari kalori. Dari gula. Okay. So kalau baca tu boleh tahu. So ni contoh-contoh. Contoh-contoh sugar alkohol ethylene glycol, glycerol, erythritol. Yang karbon tu ada berapa banyak molekul karbon dalam dia. Okay. So tengoklah. Mannitol, erythritol, inositol, volmitol, isomalc. Kan pernah dengar minuman isomalc tu? Tu isomalc tu lah sebenarnya gula alkohol. Lactitol, maltitol, sorbitol, ubat gigi. Xylitol pun ubat gigi. Okay. Alright. So ini contoh je lah. Next slide. Are sugar alcohol safe? So tengoklah. Scientists have concluded that they are safe for human consumption. Okay. For some people consuming certain sugar alcohol in excessive amounts may cause gastrointestinal upset. Kalau banyak sangat boleh menyebabkan kembung, cirit dan sebagainya. So kalau banyak sangat, faham? Maknanya satu tiup ubat gigi tu satu kali pakai je. Boleh jadi mabuk juga tu, boleh jadi kembung. Okay, so gunalah berpada-pada macam tu. Okay. Alright. Baca yang bawah sini tu. Problem will depend on your individual sensitivity level and the other foods you consume at the same time. Maknanya kalau kita makan makanan, contoh makanan yang kita gosok gigi ke ataupun makanan yang ada xylitol, sorbitol dan sebagainya, tapi pada masa yang sama kita makan buah banyak selepas makan dan minum yang banyak. So buah dia boleh basi dalam perut kita. So itulah buah ni kalau boleh makan masa perut kosong. Kalau kita makan lepas makan dan minum yang banyak, dia terapung, dia boleh basi. Kalau ada gula alkohol masa tu, makanan yang kita makan tu ada juga gula alkohol, maka dia akan jadi macam apa ni, kasih power lagi proses kembung, proses bloated, angin, gastrik, cirit, semua lagi tinggi. Okey? Sebab itulah kalau boleh, kalau nak makan buah, jangan makan benda-benda yang ada gula alkohol. Okay, kalau tak tindak balas dia akan lebih ada tindak balas lah. Okay, kita jadi kembung ke apa, tak sedap perut, nak tidur tak best. Macam itulah. Alright. Okay, next slide. So tengok perbandingan tu perbandingan glycemic index tu. Kalau xylitol tu 12 hingga 13 GI dia. Jadi walaupun GI dia rendah tapi still jadi gula lah maknanya. Jadi glukos dalam badan. Erythritol kosong, mannitol pun kosong. Isomalc ada, sorbitol ada, ni semua ubat gigi ni. Okay, itu isomalc tu minuman isomalc. Rasanya macam soya kot. Tak tahulah, cari sendirilah. So hanya erythritol dengan mannitol je. Mannitol ni bukan untuk makan, dia macam ubat. Biasanya ubat ada campur mannitol ni. Dan mannitol ni
Ada guna untuk kalau orang yang accident apa semua tu, yang stroke, yang pecah saudara tu, kadang otak bengkak. Jadi otak bengkak ni nak kurangkan, dia orang taruh dalam drip tu, dia orang taruh mannitol ni kalau tak silap. Dan orang yang ada eczema tak boleh mannitol. Nanti gatal dia akan jadi balik. So kalau orang ada eczema, ada penyakit autoimun, kalau boleh elaklah mannitol. Okay, kita tengoklah. So tengok ingredient. Nak beli apa pun, tengok ingredient, tengok belakang. Kalau tak ada ingredient, tak ada pun ingredient tu, maksudnya benda tu bukan di packing di Malaysia, ataupun kalau packing di Malaysia, packing secara haram. Sebab wajib, KPDNKK mewajibkan tulis ingredient tu. Okay, alright. Next slide. So ni deadly effect of alcohol dengan sugar. Ini diasingkan, alkohol dan sugar. Ini dia punya ni. Okay. So kalau fructose exposure, fructose boleh menyebabkan hypertension dengan uric acid tinggi. Kan saya dah cakap tadi kan, kalau minum jus buah boleh kena gout. So myocardial infarction ni sakit jantung lah. Dan menyebabkan insulin resistant. Itu fructose, gula buah. Okay, so sama dengan gula tebu ada fructose juga. Okay. Kalau alkohol lagi banyak keburukan dia. Sugar ni kira kurang sikit, fructose kurang sikit, tapi still tak bagus. Pancreatitis. Sebab insulin kita terpaksa dihasilkan banyak dalam jangka masa yang sekejap. Sebab itulah ubat yang saya cerita ceramah pertama tadi, ubat sulfonylureas tu kan, yang jadi side effect lapar tu. Sebab dia perah pankreas kita untuk hasilkan insulin tu. Kalau makan ubat tu, side effect dia pancreatitis tu juga. Macam kita makan fructose tu. Sebab dia menyebabkan insulin terlalu cepat dan banyak dirembeskan. Lama-lama dia jadi cramp. Macam seolah-olah pankreas kita cramp, jadi pancreatitis. Simptom dia muntah yang teruk. Macam orang mengandung yang kena pembawaan yang teruk tu. Pancreatitis pun macam tu lah. Sebab itulah orang yang ada gastrik yang berpanjangan, yang muntah berpanjangan, tak ada sebab, dah siasat macam-macam, tak ada apa-apa, eloklah cek serum amylase untuk cek pancreatitis ni. Dan orang-orang yang makan ubat yang sulfonylureas tu pun memang kena cek serum amylase untuk cek pancreatitis itu. Orang yang makan Janumet, makan Galvus-Med tu semua kan. Med tu tak apa, yang Galvus tu, Janu tu, itu sitagliptin. Dia pun side effect dia adalah pancreatitis. Sebab itulah kena cek serum amylase setiap 6 bulan ke setahun. Sebab kalau dia dah mula nak menaik, nilai dah mula border-lain tu, lebih baiklah tukar ubat lain. Okay. Malnutrition, obesity. Okay. Sebab dia alkohol dan fructose ni juga boleh menghalang penyerapan zat-zat lain dalam kita punya perut. Okay. Hepatic dysfunction, maknanya non-alcoholic steatohepatitis ni maksudnya non-alcoholic liver disease, NALD. Itu disebabkan oleh fructose tadi. Sebab tu orang yang makan gula banyak, dia boleh dapat fatty liver. Tahu fatty liver? Pernah dengar kan? Bila kita scan, hati dia macam pantai yang berpasir tu. Rupa dia. Jadi bila berpasir macam tu, pantai berpasir, fatty liver ni, maknanya segala kerja-kerja menyah toksin, memproses gula, menukar gula jadi glycogen, semua tu tak optimum. Kurang. Jadi orang yang ada fatty liver, kalau tak rawat fatty liver dia, maka diabetik dia susah nak okey. Sebab gula tu tak boleh disimpan sebagai glycogen dulu. Kalau tidak, kalau liver kita sihat, dia boleh simpan sebagai glycogen. Jadi gula pun akan berkurang juga dalam badan kita. Jadi susah nak turun gula tu. Tak boleh disimpan dalam liver. Macam tu. Okay, so sebab itulah orang yang, sebab tu kalau sebelum start ubat kecil manis, kita akan cek dulu buah pinggang dengan hati pesakit. Sebabnya kalau buah pinggang dah rosak ataupun hati dah rosak, and then tak guna kita bagi ubat metformin apa semua ni. Sebab benda tu sendiri pun akan merosakkan lagi liver dan buah pinggang kita. Okay. So sebab itulah juga saya cakap tadi, daripada 1 sampai 6 tu rawatan tu, 1 hingga 5 tu yang paling penting. Bila kita boleh buat 1 hingga 5 tu betul-betul, maka kita tak perlu dah ubat. Susah nak buat, boleh dicuba. InsyaAllah. Okay, next. Ini perbandingan. Okay. Healthier natural sweetener. Tengok tu. Yang atas sekali adalah stevia dengan monk fruit. Lekan tu.
Boleh beli. Dia buah kat China ni. Mong tu maksud dia sami. Bahasa orang putih mong. So buah sami. Jangan pergi cari dekat apa ni kuil-kuil pula. Dia sebenarnya asal dari China. Dia ditanam di kuil-kuil Buddha kat China. So dia panggil monk fruit. Pak Sami selalu makan benda tu lah yang dekat China sana tu. Yang cerita-cerita kungfu kita tengok ada temple kat atas bukit kan. Macam tu lah. Dia orang tanam buah mong ni. Sebab dia tidak menaikkan gula dalam badan. Okay. So natural less processed sugar tu tengoklah tu. Maple syrup, molas apa semua. Ini pun sebenarnya zaman sekarang susah dapat. Okay. Coconut sugar pun tak berapa bagus. Okay. Sebab dia masih ada fruktos. Semua ni ada fruktos ni. Termasuklah honey. Sebab itulah kena tengok yang apa ni dia punya kena beli yang original. Okay. Alright. So supaya tak ada campuran. So sebelah tu pun sama juga low kalori tu. Tengok kalori per 100 gram tu monk fruit 0, stevia 0. Tapi erythritol ada juga kalori. Faham tak? Ada kalori. Xylitol 2 atau 40 lagi jahanam. Macam tu. Okay. So pandai-pandai lah. Tengok. Dalam erythritol pun ada cup 6 gram dalam 100 gram tu ada juga 6%. Okay, kalau xylitol 60. Banyaknya. Glycemic impact 000. Tapi ada juga xylitol pun ada glycemic index. Jadi kaloris tetap ada. Yang tak ada cuma monk fruit dengan stevia aje kalori tak ada. Karbohidrat pun apa ni? Mana gula alkohol tetap ada, karbohidrat sikit. Macam tu. Okay, so dia tak teruk lah. Berbandingkan gula, lagi jahanam lah gula tu kan. Okay. Alright. Next slide. Okay, so ini perbandingan juga. You boleh ambil gambar, boleh ambil screenshot apa benda ni. Tengok dia punya pros and cons tu. Gula macam mana, sakarin, aspartamin, semua kebaikan dia apa, keburukan dia apa. Keburukan tengok lebih banyak daripada kebaikan. Of course. Okay, so tengoklah. Yang ni yang ada stevia tengok. Stevia sikit je dia punya nota. Yang lain semua banyak-banyak. Nampak sangat keburukan dia lah. Okay, sebelah tu pun sama juga. Boleh ambil gambar. Boleh besarkan dan ambil gambar. Sweet sign ni, natural sweetener, white sugar, apa benda ni semua tak payah saya cerita, tadi saya dah ceritakan dengan detail. Okay, next slide. Next slide. Okay, so ini pun sama juga. Kita boleh tengok, ambil gambar ni, lepas tu crop balik, crop jadi besar balik, boleh tengok. Okay, keburukan dia. Jadi kalau kita tengok ni, stevia ni lah yang paling bagus. Kalau dalam list ni, stevia ni memang paling bagus. Yang lain semua meninggikan keradangan dan boleh menyebabkan jangka panjang masih boleh menyebabkan kecil manis. Termasuklah sukralus. Okay. Alright. Okay, next slide. Saya terima kasih je. Okay. So sekian, terima kasih. Okay. Saya minta maaf banyaklah sebab ambil masa lama. Sebab saya nak semua orang faham. Orang faham pasal benda ni. Okay. So sekarang ni dah 6.48 tak semayang asal lagi ni. Jadi tak ada masa sangat dah. Saya minta maaf banyak. Untuk soal jawab tu saya rasa boleh buat apa ni? Boleh buat satu sesi lain lah. Mungkin Ahad depan ke kita buat apa ni, sesi soal jawab saja. Kan tak ada ceramah, soal jawab je. Kita buat. Mungkin minggu depan Ahad ke. Macam mana? Nanti Datuk apa ni dan Cik Nik boleh ni lah. Adjust lah ke mana-mana pun. Boleh buat lah untuk tanya soalan je. Kita buka pada soalan je. Hari ni saya rasa Okey, terima kasih diucapkan kepada Dr. Wan kerana bagi ilmu yang banyak pada hari ini. Okey, untuk sesi soal jawab tu insya-Allah kita akan arrange satu masa yang lain. So terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Wan bagi pihak syarikat dan kepada soalan kita. Pada ejen-ejen kita pun sila hadamlah apa yang doktor bagi tahu hari ini. Dan lepas ni mungkin you all boleh post dalam media sosial you all. Kita ada satu sesi bersama doktor lah. Okay, yang ni yang membezakan kita dengan company lain. Maknanya kita direct coaching dengan doktor. Ya. Okay, saya ucapkan terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat petang. Alright. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
Nanti Datuk yang rekod tu saya nak juga Terima kasih. Ah, Terima kasih Dr. alright. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih semua.